mengorbankan nyawa ada bersama-sama baginda sallallahu alaihi wasallam. Mereka menganggap pengorbanan nyawa untuk baginda sallallahu alaihi wasallam adalah satu kebanggaan. Mereka telah bersedia untuk berperang, tapi demi kebaikan orang Mekah, baginda sallallahu alaihi wasallam tidak ingin berperang, sebenarnya berusaha untuk membuat perjanjian damai. Nampak? Itu akhlak Nabi. Nak menggambarkan Islam ni bukan agama keganasan. Macam yang sekarang ni diwawar lah, Islam ni teroris lah, apalah. Sebab sebahagian orang kita sendiri yang memburukkan ilmu Islam. Bila sebut jihad, mesti angkat senjata, perang, bunuh orang, bom orang dan sebagainya. Itu bukan. Apa yang tuan-tuan buat ni juga adalah jihad. Jihad di luar. Niaga pun jihad, bekerja pun jihad. Kan? Bukan semata-mata bila sebut jihad je, oh kita mesti angkat senjata, mesti tembak orang, mesti bom orang. Tak. Itu adalah tanggapan yang sempit, malah memburukkan nama Islam. Nabi pun tak buat macam tu. Nabi ada kekuatan kan, sahabat ramai kan, boleh je Nabi arahkan, jom kita langgar Mekah, kita bunuh semua Mekah ke Mekah, jadi kita punya, kita boleh buat apa yang suka. Tak. Nabi lebih cenderung kepada perdamaian. Walaupun para sahabat dalam bersedia dan berani menentang, masih Rasulullah SAW begitu sekali mengambil hati orang-orang kafir sehingga setiap syarat mereka telah diterima. Para sahabat radhiyallahu anhum berasa amat tertekan kerana mereka sangat-sangat tak setuju dengan cara perjanjian tersebut. Namun mereka tidak punya apa-apa pilihan lain dan berhadapan dengan perintah Nabi SAW. Dengan perintah Nabi Muhammad SAW, mereka ialah orang yang sanggup mengorbankan nyawa dan sifat taat mengatasi segala-galanya. Oleh sebab itu orang yang berani seperti Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pun terpaksa tunduk. Itu dia. Sebab bila syarat itu, jadi ada sebagai sahabat yang tak puas hati. Antaranya Sayyidina Umar tak puas hati. Kenapa syarat ni macam berat sebelah? Mana tak nak tulis surat pun tak boleh pakai nama Rasulullah Muhammad bin Abdullah. Ya. Bismillah pun tak boleh tulis. Nabi beralah tu. Tak jadi buat umrah pun patah balik. Kalau kita geram semua dah keluar duit beribu-ribu kena patah balik ke Malaysia. Macam dah keluar duit beribu ni, 6,000, 7,000 kena balik ke Malaysia, tak boleh buat umrah. Demo kena bayar balik daripada kita. Sampai macam tu. Baru sahabat tak puas hati. Tengok apa yang menyebabkan tak puas hati tu. Antara syarat yang telah ditetapkan dalam perjanjian tersebut ialah sekiranya ada orang kafir yang memulai Islam dan berhijrah ke Madinah, maka orang Islam mesti menghantarnya kembali ke Mekah. Jika ada dalam kalangan orang Islam yang murtad dari ke Mekah, maka tidak akan dipulangkan. Ni yang tak jadi. Empat sebelah. Sebelum perjanjian tersebut habis ditulis, Sayyidina Abu Jandal seorang sahabat yang telah menanggung berbagai-bagai sesat dengan Islam dan telah diikat dengan rantai. Tiba-tiba datanglah keadaan jatuh. Beliau tiba di sisi tentera Islam dengan harapan bahawa melalui pembelian orang Islam beliau akan terlepas daripada musibah tersebut. Bapanya Suhail, yang pada masa itu telah memeluk Islam, sebaliknya telah memeluk Islam sebagai pemegang kota Mekah, yang menjadi wakil orang kafir dan perjanjian tersebut telah menempeleng anaknya dan berkeras ingin membawanya pulang. Baginda SAW berkata, sekarang perjanjian ini belum berkuasa, oleh itu atas dasar apakah kamu mengenakan undang-undang? Walau bagaimanapun dia tak berkeras. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, serahkanlah orang ini kepada ku semata-mata kerana permintaanku. Namun mereka tetap berdegil. Sayyidina Abu Jandal radhiyallahu anhu telah melawan memanggil orang Islam dan mengadu, aku datang sebagai seorang Islam dan begitu banyak telah aku tanggung musibah, dan sekarang adakah aku akan dikembalikan? Hanya Allah SWT saja yang tahu apa-apa yang terpenarlah hati orang Islam pada masa itu. Namun kerana menghormati perintah Rasulullah SAW, beliau pun pulang. Rasulullah SAW telah menenangkan beliau dan mengharapkan beliau supaya bersabar. Baginda SAW bersabda, Allah akan membuka jalan untukmu sedikit masa lagi. Setelah perjanjian selesai, seorang sahabat lagi, Sayyidina Abu Basir radhiyallahu anhu telah memeluk Islam dan datang ke Madinah. Orang kafir menghantar 2 orang wakil untuk membawa beliau pulang. Mengikut perjanjian yang telah dibuat, Rasulullah SAW juga telah memulangkan beliau. Sayyidina Abu Basir radhiyallahu anhu juga merayu, wahai Rasulullah, saya datang sebagai seorang Islam, Tuhan pula menghantar saya kembali ke dalam cengkaman orang kafir. Rasulullah SAW menyuruh beliau supaya bersabar dan bersabda, Allah SWT akan membuka jalan untukmu sedikit masa lagi. Sahabat ini pun pulang bersama dua orang kafir tersebut. Dalam perjalanan beliau telah berkata bersama-sama daripada mereka, wah, nampaknya pedang kau sungguh cantik. Biasanya orang yang bongkak akan berbangga dengan punyanya sedikit. Si kafir pun mengeluarkan pedangnya dan selalu sambil berkata dengan bangganya, memang pun saya telah mencuba kata beberapa orang. Saya berkata demikian, dia telah menyerahkan pedang itu kepada Sayyidina Abu Basir radhiyallahu anhu. Beliau terus mencuba pedang itu ke atas kafir tersebut. Teman si kafir yang melakanya telah dibunuh. Terus lari dari situ dan pergi ke Madinah sebelum gilirannya untuk dibunuh.
Beliau pergi berjumpa Nabi SAW dan berkata, kawan saya telah mati dan akan tiba giliran saya pula. Selepas itu Sayyidina Abu Basir pun tiba dan berkata, wahai Rasulullah, Tuhan telah menunaikan janji Tuhan dengan mengembalikan saya. Saya sendiri tidak ada apa-apa janji yang mesti ditunaikan. Sedangkan mereka menghalang saya daripada agama saya. Oleh sebab itu saya telah melakukan perkara ini. Nabi SAW bersabda, ini ialah penyemarak perang. Alangkah baiknya jika ada siapa yang dapat menolong dan membantunya. Melalui kata Nabi SAW tersebut, Sayyidina Abu Basir radhiyallahu anhu dapat memahami bahawa pada masa itu pun sekiranya ada orang kafir datang menuntut beliau, maka beliau akan diserahkan kepada orang itu. Oleh sebab itu beliau telah bertolak dari situ dan pergi ke satu tempat di tepi pantai. Orang Mekah telah dapat mengetahui hal tersebut. Maka Sayyidina Abu Jandal radhiyallahu anhu, yang ini kisahnya akan diceritakan sebelum ini, pun datang ke sana secara sembunyi. Selepas itu siapa saja yang meluk Islam telah pergi ke sana dan menyertai mereka. Dalam beberapa hari saja telah terbentuk satu jemaah yang kecil. Hanya Allah SWT yang mengetahui apakah yang berlaku pada mereka di padang pasir yang tidak mempunyai penduduk, kebun dan apa-apa kemudian makanan. Walau bagaimanapun sahabat-sahabat itu telah menyekat perjalanan para penzalim yang telah menyebabkan mereka lari dari Mekah. Mereka telah melawan dan berperang dengan kafilah-kafilah yang lalu di sana, hingga orang kafir telah menghantar utusan jumpa Nabi SAW kerana berasa tertekan. Utusan itu datang merayu dengan permohonan diri kepada Nabi SAW agar baginda SAW memanggil Sayyidina Abu Basir radhiyallahu anhu serta jemaahnya di sisi baginda SAW. Demi kerana Allah dan demi persaudaraan orang Mekah dengan Nabi SAW. Dengan itu mereka semua termasuk dalam perjanjian Hudaibiyah dan jalan perhubungan orang Mekah akan terbuka semula. Ditulis bahawa surat kisah Nabi SAW tiba pada mereka. Pada masa itu Sayyidina Abu Basir sedang mengalami sakit tenat. Beliau meninggal dengan surat kisah Nabi SAW berada di tangannya. Keterangan, sekiranya seseorang itu teguh dalam agamanya, dengan syarat agamanya itu pun adalah agama yang benar, sebesar-besar kuasa pun tidak boleh menggugat ke agamaannya. Allah SWT juga berjanji untuk menolong Islam dengan syarat dia adalah orang Islam yang sejati. Wallahu wa rasuluhu alam. Itu 3 kisah Ini kisah sempat kongsikan. Pengajarannya ialah selagi kita tetap berada di atas jalan ni, maka Allah SWT akan membantu kita, meneguhkan pendirian kita, membantu kita dan menunjukkan kita jalan yang lurus, insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah SWT memberkati pertemuan kita, dan Allah SWT menjadikan pertemuan kita ni adalah salah satu cara kita berkasih sayangkan Allah SWT, dan kita bertemukan Allah dan berpisahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang baik dari Allah SWT dan yang kurang ini daripada kita, daripada diri saya. Saya hanyalah sekadar penyampai yang tidaklah mengetahui semua perkara, tapi kita berusaha untuk berkongsi sedikit ilmu yang ada untuk manfaat kita bersama dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita dapat memanfaatkan apa yang dikongsikan sedikit ini dalam kehidupan. Mudah-mudahan kehidupan kita dirahmati, diberkati dan oleh Allah SWT, dan kehidupan kita bersama isteri dan anak-anak kita akan bahagia dunia sampai ke akhirat, insya-Allah. Dan apa-apa yang saya kongsikan ni, kalau ada apa-apa yang saya kongsikan ni yang terkasar bahasa, terlanjur bicara tersebut, saya mohon maaf dari Allah SWT, dari Nabi SAW dan dari tuan-tuan yang kita sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Aku boleh lakukan dan kita akhiri bayan kita pagi ini dengan tasbih at-taharah satu masuk. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين والمرسلين. اللهم ارحم جميع هذا اليوم وغفر لنا بيننا وبينهما. اللهم إنا نجعلك في نور هدايا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بارك شملهم وفرجهم وزازهم وصلك من كتابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم انزل كتابهم إلى السماء والأحسن بحسن وصلنا عليهم فإن بنا سموا سجعوا ورمي ربنا سينا منزلوا فما يأكم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا تقبل منا دعاءنا وأنصرنا على من لا إله إنك السميع العليم ولا إله إلا أنت الرحيم. دعوانا فيها سبحانك وبحمدك سلام وعلى الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم ومنا منكم تقبل كريم بالله إليه التوفيق والسلام عليكم.